Okey, kita nak teruskan dengan topik kita. Ini keselamatan secara umum, bukan sahaja anak di sekolah tetapi juga pekerja di premis-premis pekerjaan. Dan boleh kita bawakan tetamu kita. Jom kita perkenalkan. Insinyur Zamzurin Makruf, Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, juga dikenali sebagai JKKP Perak. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, selamat pagi. Sebenarnya baru berkelana ke Perak pada awal tahun ini kan? Ya, sebelum itu memang berada di sinilah, jadi tidak canggung. Demi tugas. Oh, tidak canggunglah untuk kita memanggil ke studio kita di Sri Pentas ni. Tuan, mungkin kita mulakan dengan terma keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan itu sendiri. Okey, kalau kita lihat aspek keselamatan pelajar ni lah, sebenarnya ia bermula apabila pelajar keluar saja daripada rumah. Dalam perjalanan pun sebenarnya pelajar boleh terdedah kepada bahaya dan risiko berlakunya kemalangan. Perjalanan ke sekolah, sampai di sekolah pun begitu juga. Begitu juga apabila mereka terlibat dalam aktiviti kurikulum. Dalam apa jua aktiviti daripada rumah sampai ke sekolah ni, mereka ni akan terdedah kepada bahaya dan kita perlu ada kesedaran lah bagaimana kita nak kenal pasti bahaya-bahaya yang wujud. Sebab kemalangan ini tidak akan berlaku kalau tidak adanya bahaya. Dan biasanya apabila kemalangan berlaku ni, biasanya dia akan dikaitkan dengan tahap keselamatan di suatu tempat kerja itulah, ataupun contohnya sekolah lah dalam kes ni. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan keselamatan ini, biasanya kita akan mempersoalkan dan mengaitkan dia dengan tahap keselamatan. Maksudnya, apakah pendedahan kita, apakah tahap pendedahan kita kepada bahaya yang wujud tu. Dan risikonya yang ada, yang boleh menyebabkan kecederaan kepada pelajar berkenaan, sometimes boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Dan bukan itu saja, ia juga boleh mengakibatkan kerosakan kepada harta benda dan sebagainya. Dan persoalannya, apabila kemalangan berlaku, kita akan bertanya apakah tahap keselamatan di satu tempat kerja itu. Biasanya kalau tahap keselamatan yang tinggi, baik, dan biasanya risiko kemalangan itu akan rendah. Sebab kita telah berjaya mengenal pasti apa-apa bahaya yang ada kan. Dan bila tahap keselamatan itu rendah, dan biasanya bahaya-bahaya ini gagal dikenal pasti dan ia akan memberi risiko, dan daripada itulah wujudnya bahaya yang akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Kita ambil contohlah kepada kemalangan yang berlaku ini. Biasanya kemalangan boleh berlaku atas dua faktor. Pertama, disebabkan oleh unsafe condition, maksudnya keadaan yang tidak selamat. Kalau di sekolah, kita ambil contoh longkang lah. Adanya longkang yang dalam, di mana risikonya pelajar boleh jatuh ke dalam. Ini di dalam kawasan sekolah atau di luar sekolah? Boleh berlaku sama ada di kawasan sekolah ataupun di luar sekolah lah. Contohnya kalau di hadapan sekolah itu biasanya akan ada longkang dan sebagainya. Untuk mengelakkan ini, longkang itu mestilah ditutup. Itu adalah pembaikan yang perlu dilakukanlah oleh pihak sekolah kan. Ataupun sebagai contoh padang yang adanya objek-objek tajam, perlu juga dikenal pastilah sebelum menjalankan aktiviti di padang sekolah. Itu faktor yang pertama, unsafe condition, keadaan tidak selamat. Faktor yang kedua adalah unsafe act, perlakuan yang tidak selamat. Tindakan yang tidak selamat dan kelakuan tidak selamat. Unsafe act unsafe act. Ini biasanya berlaku sebagai contohlah apabila pelajar nak naik bas. Dia berebut-rebut dan sebagainya yang boleh mengakibatkan pelajar jatuh dan kemalangan dan sebagainya. Begitu juga apabila pelajar menaiki tangga. Sifat pelajar ni biasa tahulah, dia adventurous kan. Nah, bila dia berlari-lari dan sebagainya pun adalah satu perbuatan yang tidak selamat yang boleh mengakibatkan jatuh, cedera, patah kaki. Itu tanggungjawab siapa tuan kalau yang berlaku sebegitu? Ialah macam tuan bagi contoh naik bas, kemudian naik tangga. Act ataupun tindakan daripada pelajar-pelajar itu sendiri. Okey, kita ada perundangan lah. Kita ada perundangan yang kita namakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dalam akta ni di bawah Seksyen 15 dia menyatakanlah kebenaran keperluan majikan, tanggungjawab majikan memastikan bahawa satu tempat kerja itu selamat, bebas dari risiko keselamatan, bahaya dikenal pasti dan sebagainya kan. Kalau di bas, majikan adalah pemunya bas dan pemandu itu adalah pekerja dia. Dan majikan pemunya itu bertanggungjawab memastikan bahawa pelajar-pelajar yang naik ini adalah sepatutnya lah
perlu diwujudkan prosedur lah. Perlu dikawal bagaimana mereka nak naik bas. Bila berada di dalam bas, tidak menjulurkan kepala di luar bas dan sebagainya. Itu perlu dikawal. Sebab tindakan-tindakan tu boleh menyebabkan. Contoh yang keluar kepala adalah unsafe act, perbuatan yang tidak selamat. Contoh yang berlaku baru ni. Yang jatuh. Bocor itu adalah apa? Unsafe condition kan. Keadaan tidak selamat. Sepatutnya benda itu dikenal pasti. Kalau boleh dikenal pasti, sebab itu kenal pasti bahaya ni amat penting. Sebab kalau bahaya yang ujuk tu kita mampu kenal pasti dan kita boleh mengambil tindakan pembaikan. Dan Tuan Taufiq melihatkan daripada perjalanan seorang murid tu daripada keluar rumah sehingga sampai ke sekolah. Banyak-banyak yang berlaku dan ada juga mungkin nanti boleh kita lihat susah juga nak dikenal pasti. Kadang-kadang dia berjalan ke sekolah, siapa yang perlu memantau keselamatan anak tu. Bila dia sampai di sekolah pula, mungkin unsafe condition dan safe conditionnya bukan semua pihak boleh mantau pada setiap masa. Tapi apa kaedah yang paling sesuai, yang paling relevan untuk memastikan setiap murid ni selamat bila berada dalam perjalanan dan berada di sekolah? Okey, kalau di bas sebenarnya tanggungjawab pengunya dan juga pemandu lah. Okey, bila turun daripada bas dan biasanya apabila memasuki saja kawasan sekolah, sebenarnya majikan tu adalah pengetua atau guru besar lah. Dia biasanya dalam perundangan kita ni ada 3 elemen lah. Satu, tanggungjawab majikan. Kedua, melibatkan pekerja. Ketiga, orang lain daripada pekerja. Orang lain ni maksudnya adalah pelajar lah. So, tanggungjawab pelajar ini adalah tanggungjawab pengetua ni ataupun guru besar. Bila masuk di kawasan sekolah, pengetua ni lah yang patutnya bertanggungjawab memastikan bahawa pelajar itu selamatlah. Apa juga aktiviti yang dijalankan mesti dalam keadaan selamatlah. Itu dalam sekolah. Dikatakan dia macam kemalangan yang tuan sebutkan tadi, yang jatuh dalam lantai bas dan sebagainya. Adakah orang yang menjalankan operasi kenderaan sekolah ni sedar yang itu jatuh dan tanggungjawab dia? Tahap kesedaran pihak-pihak lain ni selain daripada sekolah sendiri. Ialah bila kita bercakap dengan tahap kesedaran ini sebenarnya ialah dia perkara yang kadang-kadang susah kita nak ukur kan. Tapi memang bagi pihak Jabatan Keselamatan Selamatan memang kita sentiasalah memberi kesedaran kepada majikan lah, tanggungjawab mereka untuk bila dia menjalankan satu aktiviti itu adalah menjadi tanggungjawab dia sebagai majikan untuk menjalankan penafsiran risiko ni. Dia kena urus risiko ni. Urus risiko ni maksudnya dia kena kenal pasti bahaya. Bila dah kenal pasti bahaya itu dikenal pasti, dia kena measure, kena ukur. Apakah tahap bahaya itu, apakah risiko dia dan apa kesannya kepada pekerja ataupun pelajar tadi. Dan dengan cadangan langkah pembaikan ni biasanya dia boleh mengawal lah. Maksudnya dia perlu kontrol. Dia biasanya tool yang kita guna ni kita panggil HIRAC. HIRARC. Hazard Identification, Risk Assessment, Risk Control. Dia ada 3 elemen ni lah. Panjang. Maksudnya first you have to kenal pasti bahaya. Bila dah kenal pasti bahaya, you kena assess, you kena measure apakah tahap bahaya tu. Lepas you kenal pasti, then you kena control lah. Kena ambil tindakan perbaikan supaya kita boleh reduce the risk tu daripada tinggi mungkin kepada medium dan low lah. Itu yang perlu diambil oleh setiap majikan. Kalau di sekolah ni sepatutnya pengetua lah yang bertanggungjawab. Baik, tuan, kita nak kongsikan sedikit. Ini salah satu kes yang baru saja berlaku. Boleh lihat di paparannya. Kalau katakan majikan menjadi mempunyai tanggungjawab untuk menjaga pekerja mereka, tetapi sekiranya situasi di mana mereka mengambil pekerja sambilan ataupun bukan majikan secara sah. Mungkin kongsi di sini traktor rumput, rambut nyawa dan sebagainya. Jadi jatuh bawah tanggungjawab siapa tu sebenarnya? Dia di bawah perundangan kita, di bawah Syah, dia bila you ada aktiviti bekerja, tidak kira sama ada pekerja itu pekerja tetap, pekerja kontrak dan sebagainya, illegal ataupun legal, dia masih menjadi tanggungjawab majikan. Tapi itulah konsep dia, dasar dia, apabila you mau menjalankan aktiviti itu mesti menjalankan HIRAC ni. Dan ini tanggungjawab majikan juga untuk menjalankan HIRAC tersebut. Biasanya kemalangan ini akan berlaku apabila ada wujudnya bahaya di suatu tempat tu. That's why amat penting kenal pasti bahaya ni dulu supaya kita dapat sama ada eliminate, kita hapuskan bahaya tu. Kalau tak boleh hapuskan, kita try to reduce, kawal. Supaya risiko tu rendah dan pekerja yang terdedah, pelajar yang terdedah tu mungkin tidak mengalami kecederaan yang boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Tapi tuan, banyak kes yang kita saksikan dan yang kita pertontonkan. Tuan seperti traktor rumput meragut nyawa ini. Mungkin langkah keselamatan dah dilakukan sebelum itu.
akan ada shilling yang runtuh ketika nak tangkap burung oleh pelajar. Kemudian ada juga traktor yang merempuh dinding sekolah. Itu mungkin antara kejadian yang tidak disangka oleh majikan sendiri. Apa nasihat dari pihak JKKP berkenaan perkara ini? Okey, saya suka mengambil contoh traktor itulah. Okey, bila kita nak menjalankan pemotongan rumput tu, yang di padang lah sebagai contoh kan. Okey, apa yang saya kata, first you kena kenal pasti bahaya, kan? Okey, kita tahu bila traktor ada di padang, apakah bahaya yang mungkin wujud? Pertama, mungkin daripada proses pemotongan tu akan berlakunya flying object kan, batu-batu berterbangan kan, yang mungkin kena pada pelajar. So, apakah langkah pencegahannya? Kita kena pastikan bahawa tiada pelajar berhampiran. Itu satu. Kedua, mungkin yang berlaku tu yang pemotong tu pecah kan, dan terbang dan sebagainya dan mengenai pelajar. Kalau pelajar itu, kalau bahaya itu dah dikenal pada awal, mungkin kita tidak benarkan pelajar hampir kan. Betul. So, bagi saya, apa jua aktiviti yang perlu dijalankan, kena buat high-rec tadi. Risk assessment tadi. Pengurusan risiko perlu ada. Bila kita dah kenal seperti bahaya, kita boleh reduce risiko dan seterusnya kita laksanakan kontrol dan insya-Allah risiko dalam kes ini maksudnya ada kecuaian lah. That's why bila dia sebenarnya konsep dia macam ni. Bila kita dah buat high-rec, kita akan ada kawalan-kawalan dan salah satunya mungkin kita perlu adakan SOP. SOP maksudnya bila kita nak potong saja pastikan tidak ada pelajar berdekatan, baru kita boleh proceed. That is the lah. Mungkin kita tahu juga dari segi apa yang nak diwawakan oleh jabatan sendiri. Kena pastinya pemantauan ini perlu sedia ada dan mungkin peranan kita juga untuk tahu apa langkah-langkah seterusnya daripada jabatannya sendiri, Tuan. Okey, memang kita perlu kesedaran itu perlu ada dan kita memang berharap supaya aspek keselamatan dan kesihatan ini dijadikan budaya, budaya bukan saja di rumah, di tempat kerja, di sekolah dan sebagainya sebab ia amat pentinglah. Lagi satu asas kepada pengurusan risiko ini perlu ada pada setiap orang. Bukan saja pekerja, pelajar, majikan, even di rumah pun kita boleh buat konsep tu. Boleh laksanakan pendekatan yang sama. Kenal pasti bahaya, cegah dan kawal kan. Ada juga majikan, pekerja yang lain di rumah kan. So kita berharaplah supaya culture budaya pengurusan risiko ni diamalkan, dipraktikkan di semua tempat kerja. Bukan saja di tempat kerja yang pekerja terdedah, bahkan kita boleh amalkan di rumah supaya risiko kemalangan boleh dikurangkan. Sebab kata magic wordnya adalah safety, safety, safety. Itu yang pertama. Tuan, kabarnya kedatangan pada hari ini juga berhajat untuk meluarakan sesuatu berkenaan dengan antara larian yang ingin dibawakan seperti poster di belakang ini. Okey. InsyaAllah kita akan adakan program larian OS bertempat di Kedah di Gurun tak silap saya yang akan berlangsung pada 20 Julai 2009 dan pendaftaran masih terbuka dan percuma dan kita mengalu-alukanlah ianya terbuka bukan saja pada pihak industri juga terbuka kepada orang ramai dan kita amat mengalu-alukanlah. Pendaftaran percuma pendaftaran percuma. Kenapa di Gurun, Tuan? Kita biasanya kita nak berlari ni. Kita adakan biasanya di belah utara, di tengah, di selatan dan sebagainya. Kita ada peringkat-peringkat. Dan ceramahnya berkenaan dengan apa tu, Tuan? Kita lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Baik, okey. InsyaAllah sampai. Lari. Kita lari. Terima kasih kita ucapkan kepada Insinyur Zamzuril Ma'ruf, Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak. Terima kasih sekali lagi.